Okay. So, cerita kita malam ni cerita tentang mana lebih penting, nafkah seorang isteri ke ataupun perbelanjaan untuk adik-beradik. Sebenarnya tajuk ni perempuan, saya rasa sepanjang saya berkongsi, saya tak pernah lagi buat perkongsian benda ni. Tapi sebenarnya pernah ada kes yang saya handle macam ni. Okay. Alright, so saya rasa macam tajuk ni, bila saya dengar kan ada perkongsian macam tu, saya rasa macam ini mesti ramai jadi macam ni. Sebab kadang-kadang kan ada orang dia tak tahu aku ni nombor berapa sebenarnya nak kena tanggung. Kan? Ada orang dia kata dengar Tuan Fahmi duk cakap tiap-tiap malam cerita tentang nafkah isteri, nafkah anak, nafkah isteri, nafkah anak. So tak dengar lagi cerita hak lain. Kadang-kadang dia tengok, sepatutnya dah cerita nafkah isteri, nafkah anak ni keutamaan. Pasal apa pula orang lain yang kena lebih, aku yang kena kurang? Kan? Mesti ada orang di kalangan kita yang macam tu. Saya rasa bukan anda semua kot, orang lain. Kan? So, saya nak cerita kepada anda semua. Alright. Cerita tentang suami lebihkan adik-beradik berbanding isteri ni, saya rasa dia bukan isu yang asing. Ramai sebenarnya jadi macam ni. Sebabnya, dia bermula dengan kefahaman dulu. Kefahaman dalam Islam ni mudah. Alright? Dalam Islam, bila seseorang lelaki, alright, dia berkahwin, bila dia berkahwin, tanggungjawab yang pertama sekali adalah nafkah yang perlu diberikan kepada isteri. Ya, tanggungjawab nafkah dulu kepada isteri. Yang ni penting, nombor satu. Ranking untuk pemberian nafkah. Nafkah kepada isteri dulu, selagi mana isteri tidak nusyus, isteri wajib diberi nafkah. Bila seseorang seseorang suami telah mengambil seorang perempuan menjadi isteri, adalah menjadi tanggungjawab dia untuk sediakan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, perubatan. So semua tu kena provide. Okay? Dia tak boleh nak letakkan isteri nombor 2, nombor 3 dan sebagainya. Kalaulah dia ada banyak isteri, macam mana? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Okay? Kemudian ada anak-anak, kemudian ada ibu dan sebagainya. Jawapan dia kena bagi sama rata. Okay? Dia tak mungkin lah macam sebaiknya sama rata, tapi sebetulnya perkataan yang kita gunakan adalah seadilnya. Seadilnya. Alright? So, isteri kena didahulukan dulu. Alright? So, kalau seorang lelaki berkahwin, dia kena beri keutamaan kepada isteri dulu. Duit pendapatan dia, duit gaji dia kena utamakan kepada perbelanjaan isi rumah. Perbelanjaan untuk isteri dia. Sebab isteri telah menjadi tanggungjawab kepada dia. Alright? Menjadi tanggungjawab yang pertama. Sebab dia dah lepas, dia dah ambil kontrak yang tu untuk menjaga. So dia kenalah menjaga benda tu dulu. Okay? Yang tu yang pertama. Yang kedua perempuan, selepas isteri, okay, dia akan pergi kepada tanggungjawab untuk menafkahi anak dulu. Anak mesti yang kena dahulukan tu adalah anak sendiri. Anak yang berbin ataupun bentikan kepada si bapa tersebut. Berbin atau berbentikan kepada suami kita sendiri, ataupun berbentikan kepada bekas suami kita. So, bab anak mesti kena menjadi satu kewajipan besar juga. Okay? Kalau katalah dalam perkahwinan tu ada ambil anak angkat. Okay? So, lebih kurang sama. Anak angkat ke? Anak kandung ke? So kalau kata ambil anak angkat pun kena menjadi tanggungjawab dia juga. Menjadi tanggungjawab untuk seorang lelaki menafkahi dulu isteri, kemudian anak-anak. Nabi SAW sabda, ni saya bagi tahu dalam bentuk translate je lah. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada keluarga, ahli keluarga sendiri. Maksudnya sebaik-baik sedekah adalah kepada isteri dan anak-anak. Kalau katalah suami ni rajin sangat nak bersedekah, dekat masjid sedekah sampai dekat mana-mana tempat lah, kadang-kadang sumbangan derma, orang politik jadi ketua bahagian lah dan sebagainya kan. So orang main minta bantuan semua dia bagi.
Tapi tengok-tengok mai selek pula anak isteri pun tak dapat. Kadang-kadang anak isteri minta, oi aku tak ada duit dah, habis dah duit bagi dekat orang ramai. Ni masalah. Sebab keutamaan kena diberikan kepada anak dan isteri dulu. Sebab itu tanggungjawab. Itu nafkah. Nafkah ni benda yang wajib. Dia tak boleh dibuang, dia tak boleh tertolak macam tu saja. Tambah-tambah nafkah anak. Nafkah anak memang takkan boleh terbuang macam tu saja. Okey. Kalau nafkah isteri, dia boleh lagi. Dengan syarat isteri ni disabitkan nusyus. Kalau isteri tak disabitkan nusyus, isteri adalah prioriti, keutamaan. Kemudian nafkah anak. That's why kalau katalah seorang lelaki ni dia nak kahwin lagi ke, dia nak tambah seorang lagi ke, dia dah bercerai, dia nak kahwin lagi ke dan sebagainya, nafkah dia mesti tak boleh slack dulu. So nafkah apa? Nafkah isteri sedia ada. Contoh orang nak poligami, dia mesti kena clear dulu. Dia tak boleh sekadar kata cukup-cukup. Kalau kita kan, kita nak poligami contoh dia kan, takkan kita ni sekadar cukup-cukup sahaja and then kalau nantilah perbelanjaan naik lagi macam mana pula? Kita tak boleh macam tu. Kita kena ada perancangan untuk nak bagi lebih daripada cukup, baru boleh menunjukkan kata kita ni berkemampuan untuk tambah lagi satu beban. Menambah bebanan baru. Sebab itulah nafkah ni adalah benda yang logik. Kita kena fikirkan logik. Sebab dia adalah benda yang di dunia. Faham tak? Benda yang di dunia. Benda yang kalau kita nak dapat benda tu, kita kena usaha. Kena buktikan dengan usaha yang lebih. Itu bab nafkah perempuan. Kalau katalah kan, seorang suami ni bab nafkah isteri lemah, bab nafkah anak pun suruh isteri tanggung. Ingat, isteri kalau dia tanggung diri dia sendiri ataupun dia tanggung anak dia, yang tu dia dikira sebagai sedekah. Sedekah maksudnya apa? Kalau dia buat tu sunat. Kalau dia tak buat tu tak datangkan dosa dan tak wajib kepada dia. Tapi nafkah dia kena buat, dia wajib buat. Seorang suami dah ambil isteri dia lepas akad nikah, dia wajib bagi nafkah. Wajib untuk bagi nafkah. Kalau katalah gagal bagi, dia dikira sebagai hutang. Kalau hutang tak bayar, dia dikira sebagai berdosa perempuan. Tu nafkah dalam hukum Islam. Okey, so yang pertama saya kata nafkah isteri, yang kedua nafkah anak, yang ketiga barulah nafkah kepada ibu dan bapa perempuan. Kita panggil nafkah usul. Okey, nafkah untuk bukan nafkah usul bapa. Betul lah. Nafkah usul, nafkah anak kepada bapa, nafkah anak kepada mak. Jatuh nombor 3 perempuan. Okey, so kalau katalah kan seorang lelaki yang mana dia ada ibu, dia ada bapa yang tak berkemampuan dan sebagainya tu kan, dia kena tengok dulu. Dia kena tengok dulu, patut tak kalau dia kata dia nak kahwin. Okey, sebab seorang lelaki ni tanggungjawab dia berat perempuan. Menjadi lelaki ni nampak je mudah macam tu. Tetapi siapa yang dapat fikirkan dengan jauh betapa besarnya tanggungjawab yang bakal dia pikul tu, dia akan fikirkan banyak kali kalau kata dia nak kahwin. Seriously perempuan. Betul kan? Bayangkan perempuan, orang perempuan kalau dia nak dapat masuk syurga, kalau dia tak kahwin lagi, dia hanya taat kepada ibu dengan bapa dia sahaja. Okey. Kalau isteri, kalau dia isteri, dia kahwin dengan seorang lelaki, kalau dia nak dapat masuk syurga, dia hanya perlu mentaati suami dia sahaja. Tapi mesti syaratlah suami yang betul lah. Ni suami pun jenis macam orang yang pelik-pelik ni, kalau dia tak taat pun tak ada masalah lah. So dia ada proses lah tu kan. Proses yang kata tak boleh macam tu saja. So kena ada proses perceraian kalau kata suami ni tak betul. Okay, so tapi kalau katalah isteri yang nak dapat masuk syurga, dia kena taat kepada suami dia. Kalau dia taat kepada suami, dia boleh pilih
mana-mana pintu yang dia nak untuk masuk syurga. Membelah-belah pintu nak masuk syurga tu, pintu-pintu syurga tu dia boleh pilih salah satu nak masuk pintu yang mana sekalipun. Tapi kalau laki dapat masuk tu pun dah besar rahmat dah. Jangan kata pilih, dapat masuk tu pun dah besar rahmat dah. Faham? Sebab menjadi seorang lelaki ni nampak je macam mudah dekat dunia, tapi sebenarnya di akhirat dia adalah bebanan yang paling besar. Ya, sebab dia kena ada tanggungjawab untuk bagi nafkah, dan dia kena ada tanggungjawab untuk membagi nafkah kepada anak, okay? Nafkah isteri, nafkah anak, dan dia kena ada bagi tanggungjawab untuk menafkahi ibu dengan bapa dia. So jadi nombor 3. Cerita taat, okay? Cerita taat kepada ibu tu cerita taat, okay? Cerita bab taat, cerita taat. Betul? Seorang anak, dia punya pintu syurga dia terletak di bawah telapak kaki ibu, okay? Yang tu betul. Taat seorang anak, okay, memberikan dia syurga, okay? Taat seorang isteri memberikan isteri tu syurga. Tapi kalau taat anak laki kepada ibu, dia baru dia masuk syurga. Cerita taat adalah satu cerita lain. Tapi kalau cerita berkenaan dengan nafkah, dia kena utamakan isteri, anak, dan juga barulah jatuh kepada ibu dengan bapa. That's why perempuan, kalau katalah kan dia ni pula mungkin abang kepada adik-adik, ada adik amai ke adik perempuan dan sebagainya kan. So kalaulah kata dia mengambil beban, mengambil tanggungjawab sebab ayah meninggal contohnya, so kita kena ambil tanggungjawab sebagai seorang bapa sebenarnya juga kan. Jadi kalau kata dalam situasi begitu, ya betul, dia akan tambah tanggungjawab untuk dia jaga, dia menjaga sahaja. Tapi dia mesti kena ada usaha lebih untuk nak mencari mencari pendapatan, sebab dia makin bertambah dah tanggungjawab. That's why bab poligami, bab menjaga nafkah dan sebagainya ni bukan satu bab yang mudah. Tambah-tambah kalau kata ada anak bini, tiba-tiba pula ada adik-adik kecil, ada adik-adik kecil pula, bapak pula dah tak ada, so mungkin menjadi tanggungjawab dia. Okay, so menjadi seorang lelaki, dia kena ada tanggungjawab sebagai seorang suami, dia ada tanggungjawab sebagai seorang anak, dan dia mungkin akan ada tanggungjawab sebagai seorang abang. Bukan mudah. Okay, bukan mudah benda tu, sebab benda ni lah yang menjadikan satu urutan yang mana kita kena ikut benda ni. Kena ikut suami, kena ikut isteri dulu, anak dulu, barulah boleh dahulukan mak, kemudian baru adik-beradik. Kadang-kadang perempuan yang menjadi isu bila suami ni dia lebihkan adik-beradik. Contoh ada adik perempuan. Dulu saya ada satu kes yang mana abang ni, adik perempuan nak apa bagi saja. Betul? Tapi si isteri ni minta apa pun tak dapat. Sampai menyebabkan isteri ni dia mengajuk dan dia rasa macam aku dah tak boleh nak tahan sebab dia yang menanggung nafkah untuk diri dia sendiri. So dia filekan perceraian. Okay, ada yang macam tu. So that's why perempuan, bab nafkah adalah bab yang penting untuk seorang suami ni belajar. Seorang lelaki, saya kata seorang lelaki belajar. Sebab yang ni adalah bab yang menunjukkan kata Islam menekankan bab berkaitan dengan tanggungjawab. That's why tanggungjawab dalam bab poligami contoh dia kan, antara benda yang akan dinilai, okay, tentang perlu ataupun tidak poligami ni adalah bab kemampuan. Sebab Islam mementingkan juga benda yang berkaitan dengan realistik. Nafkah ni realistik perempuan. Kalau kata gaji tu 4,000, okay, nak tambah lagi 2 orang, tengok-tengok anak ada 3-4 orang, benda tu dah tak logik. Kita sendiri boleh tengok kan, berapa nilai sewa rumah, berapa jumlah bayaran untuk beli rumah, makan, minum dan sebagainya. Nilai RM1 sekarang tak sama dengan 10 tahun yang lepas. Cuba bayangkan RM1 sekarang 10 tahun yang akan datang. Sama tak dengan nilai sekarang ni? Nak tahu nilai tu sama ataupun tidak kan? Saya boleh bagi contoh perempuan. Cuba tengok sekarang ni kan. RM1 ni sekarang, okay, RM1 sekarang boleh beli berapa kuih? Kuih sekarang pun RM5, RM2.
kalau dulu berapa tahun lepas RM1 dapat 3 kan. RM1 3. Lah ni 5 RM2. Cuba bayangkan nanti. Silap-silap nanti ni 5 RM5 boleh jadi juga kan. Tak mustahil. So tu orang kita panggil nilai tu makin susut. So that's why kalau nak tahu benda ni tentang tanggungjawab, dia mesti ambil pegangan realistik. Kena cuba berazam, kena cuba usaha. Kalau kata tak mampu untuk nak berkahwin, jangan kahwin kalau kata ada tanggungan. Contoh kan, seorang lelaki ni dia memang tak mampu nak kahwin. Dia ada mak. So jaga mak. Okay, jaga mak. Kalau nak kahwin juga, okay, fine. Nak kahwin boleh, tapi dengan syarat cuba usahakan pendapatan untuk nak jaga isteri juga. Dan bukan takat tu saja. Nanti kena plan sebab ada nak dapat anak. So anak pun nanti ni kita kena ada plan juga. Yalah possibility lah kan. Kalau kahwin mestilah biasanya akan dapat anak. Okay, akan ada orang yang kahwin mesti dapat anak. Tambah-tambah tiba-tiba bunting pelamin pula. Yang tu perkara biasa. Okay, so that's why kalau katalah seorang lelaki ni dia tak pandai merancang, okay, merancang keluarga dia, merancang tanggungjawab dia, merancang kewangan dia, dia akan terjurus dan terjerumus ke dalam masalah bebanan kewangan untuk diri dia. Dia tak boleh rasa macam sekarang ni kalau kata dia keluar universiti ataupun nak dapat kerja, tiba-tiba dapat gaji 3,000, 4,000 tu dia dah rasa besar. Okay, 3,000, 4,000 tu kalau duduk kat Kuala Lumpur dia takkan rasa apa perempuan. Okay, 3,000, 4,000 tu duduk kat Kok Diang, insya-Allah okey lagi. Lain Kuala Lumpur dengan Kok Diang. Kat SP pun okey lagi lah. Okay, so penting bab nafkah untuk seorang lelaki dia tahu siapa yang perlu dia dahulukan. Antara adik-beradik dengan isteri, yang mana penting? Jawapannya isteri. Isteri, anak, ibu bapa dan kemudian barulah adik-beradik. Adik-beradik tu mestilah adik-beradik yang dia tak jadi tanggungjawab lah. Terutamanya adik perempuan lah. Kalau ada adik kecil lah. Kalau adik lelaki yang kecil sekali jugalah. Okay. Alright. So saya buka soalan. Berapa minit dah ni? Sikit apa dah? Elok. Okay, saya buka soalan. Okay, terima kasih Puan Syafina Zul Star Sender sebelum ni kan. Thank you sebelum ni sebab dia naik tu Star Sender. Adik perempuan memang suka minta dengan bang sebab hubungan yang mesra dalam adik-beradik, tapi fungsi ibu bapa yang kena nasihatkan anak perempuan. Kerana tanggungjawab nafkah lebih pada isteri. Betul. Ya. Kalau ada ibu dengan bapa lagi, ibu dengan bapa tu yang kena jaga anak perempuan tu. Bukannya anak sulung. Contoh, anak sulung ni laki. Okay? Anak sulung ni laki. Mungkinlah anak sulung ni baik dengan adik perempuan dia. Tapi sebab ibu dengan ayah ni masih ada, abang sulung ni pula ada isteri. Abang sulung kena utamakan isteri dulu. Kalau isteri semua dah cukup, elok semua tu, dah bagi selesai everything, kalau dia nak bagi ke adik dia pun terpulang. Cuma dia bukanlah macam bentuk nafkah perempuan. Dia bukan nafkah. Nafkah terletak kepada ibu dengan ayah yang masih ada lagi tu. Ayah yang masih ada lah. Okay. Okay, Nurul Liana. Kalau ayah dah meninggal, ibu pesara kerajaan, nafkah untuk ibu adakah tanggungan anak lelaki yang telah berkahwin dan punya anak ramai? Jawapan dia sama macam saya cakap tadi. Okay. Pertama sekali kena utamakan isteri dulu. Dan kemudian anak. Kalau isteri dengan anak ni memang dah lebih daripada cukup, okay, so tak ada apa-apa masalah, okay, so bolehlah dia nak bantu ibu dia. Tambah-tambah pesara kerajaan. Pesara kerajaan dapat pencen. Unless lah pesara kerajaan tapi dia buat rasa macam dia kerja lagi. So dia beli barang-barang lain lagi, sanggup nak berhutang dan sebagainya. Tiba-tiba anak lelaki pula nak kena tanggung. Yang tu tak betul. Saya perempuan kan, saya tak mau katalah benda ni jadi kepada siapa-siapa, but saya nak minta kan, kita semua atau siapa-siapa yang masih lagi dalam keadaan yang what we call it, masih lagi muda lah,
Maksudnya kita masih belum lagi menjadi cucu, belum ada cucu dan sebagainya kan. So kita setkan dalam minded kita. Kita kena ubah benda ni. Okay, kita kena ubah. Saya nak ajak perempuan semua, kita setkan mulai malam ni dan malam-malam seterusnya kita akan cuba bagi tahu. Okay, kita tak boleh dah ada mentaliti macam ni. Bila anak besar, kita nak susahkan anak. Aku cakap terus terang ni. Okay? Sebabnya perempuan, kita tak boleh bawa mentaliti orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu dia kata macam lagi ramai anak, lagi ramai bila anak besar nanti ni anak nak jaga dia. Okay? Kita dah kena ubah mentaliti tu sebenarnya. Mentaliti yang sebetulnya adalah bila kita lagi besar tu, okay, lagi ramai anak kan, kita target supaya kita nak jaga diri kita sendiri. Okay? Sebab kita kena ada perubahan benda tu. Kita kena ingat sebab anak ni nanti dia besar, dia ada tanggungjawab dia sendiri. Dia keluar universiti pun dia tanggung hutang PTPTN. Kemudian rumah, harga rumah makin naik dan sebagainya. Bila dia sendiri pun tak cukup, macam mana dia nak tanggung orang lain? Betul tak apa yang saya cakap ni? Betul kan kalau saya salah? Correct me if I am wrong. Sebab kita kena ada mentaliti macam tu dah. Kita tak boleh fikir anak nanti ni, ada anak nanti ni hang kena jaga aku pula. No. Tak boleh macam tu. Kita kena ingat, jadi apa pun sekarang ni, nanti kita besar, anak ni pun dia akan ada tanggungjawab. Macam mana kita hadapi sekarang ni. Betul tak? Siapa yang ada problem, dia mesti akan tahu. Kita pun dah jadi macam ni. Takkan kita nak berharap anak kita pun jadi macam tu juga nanti. So that's why kita kena ada mentality. Minded kita kena setkan. Semua orang kita kena buat macam tu. Kita kena ingat, bila kita dah tua nanti ni, kita nak jaga kita sendiri. That's why pentingnya untuk kita cari pendapatan sekarang ni, buat simpanan masa depan, pelaburan masa depan, supaya duit kita tu kita guna untuk diri kita. Kita kena ajak anak kita tu pun macam mana cara untuk cari duit sendiri. Dia tak boleh berharap untuk dia dapat duit pada kita saja. Perempuan tak tahu betul ataupun tidak, tapi saya percaya benda ni selalu berlaku, iaitu anak masih lagi berharap dekat mak untuk tanggung. Sebab kita tak ajak dia supaya dia berdikari, supaya dia boleh tahu untuk cari duit sendiri, belajar uruskan sendiri. And then end up dia akan bergantung harap balik ke kita, sebab kita pun tak boleh nak tanggung diri kita dah. Walaupun sebenarnya kita kerja kerajaan ke, kita kerja swasta ke, kita buat apa sekalipun, alright, kita kena ada pemikiran untuk kita nak jaga kita sendiri nanti. InsyaAllah dia ada jalan dia, cuma kita kena belajar. Okay, saya dah, InsyaAllah saya boleh kata saya dah minded set saya untuk kata aku akan jaga diriku sendiri. Kita tak harapkan anak, cuma apa kita harapkan, doakan yang terbaik. Kalau kata kita dah tua nanti ni kan, main melawat pun tak apa. Okay, so kita kena mulakan daripada sekarang. Kalau kata ada anak kecil lagi, at least rancangkan kewangan untuk dia supaya dia nanti besar, okay, dia tahu macam mana cara nak uruskan kewangan dia sendiri, macam mana cara untuk dia cari duit dia sendiri. Sebab duit anda, duit yang kita muda sekarang ni, kita bekerja tujuan dia untuk masa depan kita, bukan masa depan anak. Untuk anak, kita kerja, kita ada side dia. Okay, kita ada side dia, kita buatlah simpanan untuk dia sikit supaya dia boleh keluar-keluar nanti ni, masa masuk universiti ke keluar nanti ni, dia tahu cara macam mana untuk generate income dia sendiri, supaya dia belajar untuk dia uruskan sendiri rumah tangga dia. Kalau kita duk ada mentaliti lagi, kata kita nanti anak-anak jaga kita, anak-anak bagi duit kat kita, duk fikir ada 9 orang anak, lahir ramai sangat 9 orang anak, kemudian 9, dia kata plan dia 9 orang anak, 9 seorang bagi seorang 200. 200 kali 9, 1,800. Dia duk ingat macam tu. Dia macam duit pencen dia kata. No, there's no such thing like that. Okay? Sebabnya dia terlupa tentang tanggungjawab nanti ni. Dia akan berubah. Anak-anak dia akan kahwin, dia akan kena utamakan tanggungjawab dia. Tu tanggungjawab dia. Belum cerita lagi tentang hutang dia. Buat hutang peribadi, kad kredit, beli kereta, beli rumah dan sebagainya. Kadang-kadang tak cukup. Betul kan? Okay, alright. Okay, thank you Puan Nurmina Sari. Saya suka tulis macam ni. Tanggungjawab tu, ranking tu, isteri, anak, ibu bapa, adik-beradik. Alright.
Saya bagi perbelanjaan untuk sisi rumah tapi pergi mahkamah bagi tahu hakim yang tu nafkah isteri padahal tak pernah bagi pun. Macam tu tak apa. Okey, Puan Master Mizi, Tuan, last night saya terkejut dengan statement dalam Al-Quran tak ada ayat menyatakan nafkah anak atas suami. Boleh jelaskan apa dia ayat kekuatan yang menyatakan nafkah adalah tanggungjawab suami? Betul, Puan. Saya kalau nak petik sekarang ni agak sukar lah Puan Puan pun tahu saya pun bukan ustaz sangat kalau kata nak apa itu. But saya macam ni, saya ada pengalaman yang mana orang tu PM tau. Dia macam nak ajak debat. Okay? Dia kata macam cuba tunjukkan kat saya dalil berkaitan dengan Quran. Dalil Al-Quran yang kata nafkah ni adalah tanggungjawab suami. So saya pun buka kitab fiqh, so saya tunjukkan lah. Tapi dia kata yang tu tak betul. Ayat tu tak ada pun dia kata untuk kena bagi macam contoh lah kan. Allah SWT suruh solat. Okay? Dia kata aqimus solah. So ayat aqimus solah. Kalau kata suruh puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. So berpuasa. Suruh puasa. So ayatnya nak jelas macam tu. Okay? Jadi dia kata tak ada. Memang saya tengok baca ayat tu betul. Tapi kita tak boleh kata benda tu macam mafhum ayat tu directly macam tu. Dia ayat tu memang dia menunjukkan kata kena bagi nafkah. And then kita kena relatekan dengan hadis. Saya rasa orang yang tanya tu mungkin dia anti hadis. Sebab hadis cerita tentang nafkah ni, saya boleh petik selalu cerita tentang nafkah Hindun. Hindun adalah isteri kepada Abu Sufyan. Okay? Abu Sufyan ni siapa? Pak menakan Nabi, merangkap Perdana Menteri Mekah masa zaman Nabi dulu. Okay? So Abu Sufyan ni Perdana Menteri Mekah masa tu. Senang Alright. So Hindun ni dia mai kepada Nabi, dia mengadu, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan ni tak pernah bagi apa pun dekat aku dengan anak aku." Alright? Jadi apa yang aku perlu buat? So Nabi kata, Nabi tak panggil pun Abu Sufyan. Nabi ni diibarat seperti hakim lah. Nabi tak panggil pun Abu Sufyan. Okay? Tapi Nabi kata, baliklah dan ambillah harta milik Abu Sufyan, gunakan untuk keperluan dan kecukupan bagi kamu dan juga anak kamu. Yang tu hadis dia, cerita tentang nafkah yang patut diterima oleh isteri dan juga anak. Okay? Alright, boleh Puan Mr. Mizi. Tapi kalau kata nak minta ayat tu, saya boleh suka lah sekarang ni. Saya pun bukannya Al-Hafiz sangat. Saya dapat ayat. Okay, Nur Hasimah Sudin. Selama 8 tahun kahwin tak pernah dapat nafkah dari suami, sediakan rumah semata-mata tapi dia tak pernah ambil tahu pasal bil-bil. Sampai rumah kena sita pun dia suruh uruskan sendiri. Last minta RM RM2 untuk beli makanan ke anak pun dia marah. Ui, RM2 pun marah. Tapi kawan-kawan dan saudara dia minta laju je boleh bagi. Yang ni pun problem ni. Saya rasa macam esok saya akan buat artikel ni lah. Saya harap siapa yang baca story yang saya buat esok ni, hampa tolong tekan share. Okay, kalau kata menarik, hampa tekan share. Kalau kata tak menarik pun tekanlah share bagi orang lain faham. Okay, insyaAllah esok saya akan ulas benda ni. Saya akan kongsikan cerita yang pernah dilalui. Okay, Asha Betty. Tuan, macam mana dengan suami yang dah bagi tempat tinggal apa semua tapi asyik mengungkit kata isteri macam biawak? Rarenya. Sebab isteri tu suri rumah saja. Salah ke jadi suri rumah? Nak kerja tak bagi, alasan anak siapa nak jaga? Memang urusan rumah, urusan anak isteri seorang ke kena hadap? Cari duit kena sama-sama ke? Tanya je. Yang ni tanya macam peli. Saya tak tahu lah. Tapi kalau katalah yang ni soalan, betul Puan Asya. Kalau kata yang ni soalan, jawapan dia, tugas untuk seorang isteri, okay, memang sebetulnya di rumah. Okay, dia bukan kerja dia sebagai suri rumah. Kerja isteri adalah mentaati suami. Tapi sebabkan kita dekat Malaysia ni uruf dia, wanita duduk kat rumah jadi suri rumah. Alright, so dia kena jaga anak. Of course lah, sebab anak di bawah jagaan isteri. Tapi kalau katalah dah provide segala-galanya,
dan katakanlah tak cukup, isteri berhak juga untuk terima walaupun dia ni suri rumah. Dia pun berhak juga nak cantik, nak beli barang keperluan, nak shopping ke dan sebagainya, sebab suami suruh duduk kat rumah. Tapi kalau katalah suami ni tak mampu, suami ni ada kekurangan yang berkaitan dengan kewangan dia tak cukup dan sebagainya, so menjadi kewajipan juga untuk isteri ni bantu. Okey, bantu pergi cari kerja, tapi kena dapat keizinan lah. Kena dapat keizinan daripada suami untuk nak bantu. Okey. Tapi kalau suami kata tak payahlah, aku boleh, tengok jugalah. Kalau kata boleh tu, keperluan semua tu dia boleh tanggung, so kita kena taat benda tu. Tapi andai katalah kan, isteri ni daripada awal sebelum kahwin lagi, ataupun daripada awal kahwin lagi memang dah kerja, kemudian ada perbelanjaan, ada beli rumah, ada beli kereta, kena bayar hutang PTPTN, hutang ni. Jadi kalau katalah suami suruh berhenti duduk kat rumah, kena tanya dulu suami tu, boleh tak awak tanggung hutang rumah, hutang kereta yang saya beli semua ni? Kalau boleh, saya rasa ramai orang nak jadi suri rumah. Sebab dapat rumah free. Betul tak? Kerja, separuh jalan, kemudian suami suruh berhenti. Suami kata tak apa, saya bayar rumah, saya bayar kereta sebagainya. Kalau aku duduk kat tempat hampa, aku pun mau dapat segala-galanya free. Kan? Dia nak tanggung. Tapi kalau katalah dia kata, pasal apa pula saya nak kena tanggung? Yang tu kan hutang yang awak buat, maka kena benarkan untuk isteri tu pergi bekerja. Sebab dia ada benda yang dia dah kena tanggung untuk diri dia. Kita kena tengok uruf semasa sekarang ni. Benda ni kita tak boleh macam buat lepas tangan. Dia tak boleh lah, kena duduk kat rumah saja. Isteri mesti duduk kat rumah sahaja. Habis tu hutang semua tu nak tanggung. Siapa yang nak tanggung? Kalau katalah kan tiba-tiba Bill Gates bagi duit kat kita sekarang ni, Warren Buffett bagi duit setiap bulan dia bank in kat kita 50,000, tak apa, boleh je lah duduk kat rumah. Contohlah yang cakap merepek. Okey, Cik Izhar, boleh tuan explain further maksud nafkah secara adil antara isteri dan ibu? Okey, baik. Adil ni maksudnya bukan sama rata. Okay? Adil ni maksudnya benda yang cukup bagi seorang isteri, cukup bagi seorang ibu. Kalau katalah bagi seorang isteri, tanggungjawab yang mesti diberi oleh suami adalah menyediakan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Okay? Kalau seorang ibu pun, nafkah dia mungkinlah kan, dia berkaitan dengan makan, minum, pakaian, tempat tinggal juga. Ya. Perubatan sama juga. Okey. Tetapi kita kena tengok juga keadaan. Kalau katalah ibu kita ni, dia adalah orang yang mempunyai pendapatan, orang yang ada duit. Orang yang pernah dulu bekerja kemudian pencen, ataupun orang yang ada bisnes, orang yang ada duit. So kalau ibu ni orang yang berkemampuan, ada duit dan sebagainya, okey, faham Kalau jadi, perlukah lagi kalau kata nak bagi lagi nafkah? Sebab dia pun dah boleh menanggung untuk diri dia sendiri. Kalau kita nak bagi juga boleh, kita bagi sebagai sedekah. Sebab nafkah yang paling wajib adalah seadilnya kepada isteri. Isteri, kalau dia kerja sekalipun, dia berkemampuan lah macam mana sekalipun, dia kerja yang tinggi lah, gaji tinggi, kerja tinggi, segala-galanya tinggi lah. Okay? Dia tetap diwajibkan untuk diberi keutamaan untuk bagi nafkah. Yang tu baru adil. Okay? Yang tu baru adil. Tapi kalau katalah kan, isteri gaji tinggi, isteri gaji yang eksekutif, memang kalau dia kita tak bagi nafkah pun, okay, dia insya-Allah dia boleh hidup dengan diri dia sendiri. Mak pula, ibu kita ni, dia tak berkemampuan. Tak ada orang lain yang boleh tanggung melainkan kita saja. Contoh dia kan. So kita boleh minta keizinan kepada isteri, kita bagi tahu,
untuk kata saya nak bagi nafkah tapi setakat ini sahaja. Alright, sebab saya nak kena jaga ibu saya. Okay, ibu saya tak berkemampuan, ibu saya perlukan perubatan dan sebagainya. Ayah saya pun dah tak ada, ayah mungkin dah uzur, contoh dia. So, kita kena minta izin isteri kita. Bagi tahu kata kita perlu utamakan ibu. So, kalau isteri izinkan, dia kata tak apalah, nafkah ni untuk saya awak bagilah setakat yang awak boleh, awak jaga ibu awak juga. Alright? So, okay. Sebab keutamaan kepada isteri dulu. So, adil tak macam tu? Adil. Okay, faham dia bukannya maksudnya beli apa, kalau isteri duit makan 350, mak makan 350. Dia tak macam tu. Dia tak macam contoh, ada anak lelaki, ada anak perempuan. Dua-dua baju. Kalau kata sama rata ni, adil je. Kita bagi tahu kata, beli baju t-shirt, anak perempuan baju t-shirt, anak lelaki pun baju t-shirt. Baju t-shirt pula, baju t-shirt serupa orang jantan punya pula. So tak kena lah kat situ. So adil ni maksudnya kena tengok pada kesesuaian, betul pada tempat dia. Intan Ayu, yang saya ni ex saya pentingkan first mak dia, nombor 2 adik dia, nombor 3 anak bini. Tapi tanggungan atas saya tak pernah rasa duit dia. Okey. Saya tak tahulah apa yang perempuan Intan Ayu, mudah-mudahan dipermudahkanlah urusan puan. Okey, kalau anak tiri tuan, suami kena tanggung tak? Jawapan dia tak. Okey, seorang lelaki dia kahwin dengan seorang janda, anak 1, 2, 3 terpulang. Okey. So yang tu dikira sebagai anak tiri. Alright, anak tiri dia bukan tanggungjawab suami tersebut. Suami bukan menanggung bebanan untuk menafkahi anak tiri. Kalau dia bagi, yang tu dikira sedekah. Mana lebih utama, nafkah ke sedekah? Of course nafkah. Dia kena bagi tanggungan kepada anak betul dulu. Anak yang berbin ataupun bentikan kepada dia. Okey. Nafkah anak tiri siapa yang tanggung? Of course jawapan dia bapak dia. Bapak dia. Kalau bapak dia tak ada, so dia bertanggung kepada Tok Wan, kepada cucu tersebut. Okay, so bapak tiri dia tak menjadi tanggungjawab untuk nak menafkahi anak tiri. Okay, dia cukup sekadar dia kahwin tu dan dia bagi kasih sayang, jaga dengan baik. Kita kena ada sifat kasih sayang. Kita kahwin dengan isteri baru, ada anak tiri, kita kena anggap yang tu sebagai anak kita juga. Betul kan? Right? Tapi tak bermakna kita nak kena tanggung segala-galanya. Kahwin tanggung everything. Siap minta setiap bulan lagi. Okay, tak boleh macam tu. Kalau suami ni dia ada tanggungan yang sebelum ni, maksudnya nafkah iddah pun tak settle lagi, dia kena settle. Mut'ah bekas isteri tuntut, dia kena settlekan dulu. Nafkah anak-anak sebelum ni, nafkah anak-anak dengan bekas isteri ada, kena settle dulu. Dia tak boleh lepas tangan sebab ada anak tiri. Anak tiri bukan tanggungjawab dia. Kalau ada anak baru, ya, yang tu tanggungjawab juga sebab yang tu anak dia. Okay. So far hampa suka tajuk malam ni. Thank you 100 lebih orang. So kalau kata perkongsian saya ni penting, perkongsian saya ni boleh memberikan pembukaan mata kepada ramai orang, saya minta anda tolong tekan share. Okay, kongsikan supaya dia tahu benda yang saya cakap ni adalah benda yang penting. Saya rasa isu ni adalah isu yang ramai orang mislead juga benda ni. Okay, saya harap benda ni dapat tersebar luas. Ni soalan-soalan yang hampa bagi ni soalan yang bagus ni. Kalau kata hampa nak macam apa, ringkaskan, hampa potonglah bahagian yang penting tu. Sekarang ni kan zaman canggih, handset kita ni boleh buat macam-macam. Bukan Nokia 33 sekupang dah. Siapa hidup zaman Nokia sabun? Saya dulu pakai Nokia Engage QD. Alright. Sebab tu betul Cik Izhar
Sebab tu perlu wujudkan dana persaraan awal mungkin. Betul. Ya. Kita kena sediakan macam tu. Okey, Nurul Liana. Oh, siap bagi dialog lagi. Kenapa hakim cakap, kenapa encik tak bagi nafkah kepada isteri? Suami cakap, isteri saya bekerja, kenapa saya kena bagi nafkah kat dia? Soalan saya, kenapa ada lelaki bergelar suami yang mendapat? Oh, yang ni. Kenapa ada lelaki bergelar suami yang berfahaman begini? Apa pendapat tuan? Oh, susah ha. Mungkin sebab daripada awal tak dibendung. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kekurangan ilmu agama. Kalau ada ilmu pun mungkin tak hayati benda tu betul-betul, tak praktik benda tu betul-betul. Tu je lah. Okay. Cuma apa yang saya boleh katakan, dalam setandan pisang macam tu lah. Dia mesti ada yang busuk, ada yang tak elok. So tak boleh nak kata benda tu semua sama. Ada orang lelaki, dia faham, dia tahu, dia akan ambil berat benda ni. Dia akan tahu kata-kata dia tanggungjawab dia berat, dia sukar nak tambah lagi tanggungan. So dia mungkin tak poligami, ataupun kalau kata bercerai, dia mungkin tak kahwin lain. Dia akan utamakan tanggungan sedia ada. Okey. Mana lagi ni? Ada soalan lagi ke? Macam tak ada aja ni. Aku tahu. Puan Syafina Zul kata ni, boleh curi duit suami yang kedekut sekadarnya. Dia bukan curi perkataannya puan ambil je. Secara terang-terangan ke, secara sembunyi-sembunyi ke. Alright, sebab yang tu tak boleh dikira sebagai mencuri. Mencuri ni benda yang bukan hak kita. Kita nak ambil. Okay, kita ambil senyap-senyap. Tapi kalau kata nafkah, kita ambil senyap-senyap pun, yang tu jadi curi pun puan. Sebab kita tak dapat nafkah tu. Okay, tu benda beza tu. Jangan guna perkataan curi. Curi tu jenayah. Okey, Nina Jeffrey. Puan Nina ada lagi Salam tuan. Waalaikumsalam. Saya tak ada perintah mahkamah untuk nafkah anak-anak. Saya nak tanya, boleh tak saya tuntut nafkah pada bekas suami dan bekas bapa mertua? Sebab saya tahu perangai bekas suami memang liat untuk bayar nafkah. Jawapannya puan hanya perlu namakan defendant sahaja, iaitu bapa tersebut, bapa kepada anak-anak puan. Okey, puan tuntut nafkah kepada bapaknya sahaja. Dia tak menjadi tanggungjawab kepada datuknya dulu. Sebab pada awalnya bapak tu masih ada, jadi kita kena buat tuntutan tu kepada si bapaknya sahaja dulu. Okey, melainkan si bapak dia tu cuba nak jadi defendant yang kedua. Okey, dia masukkan diri dia sendiri. So kita tak perlu nak paksa. Sebab tanggungjawab dia tak boleh berubah macam tu saja. Kalau kata ada bapak, kalau kata kita nak tuntut nafkah anak dalam keadaan bapa tu masih ada lagi, so kita tuntut kepada bapa kepada anak tu sahaja. Okey, tapi kalau bapa kepada anak tu tak ada datuk saja. Datuk maksudnya datuk kepada cucu. Jadi defendant tu kita boleh namakan datuk tersebut. So, Puan Nina boleh tuntut nafkah anak. Nafkah anak ni dia tak perlu tunggu nak bercerai ke. Dia tak perlu nak tunggu jadi apa-apa isu. Okay, so dah dalam tempoh perkahwinan pun boleh tuntut juga nafkah anak. Okay, Faizah. Macam mana pula si isteri minta nafkah tapi jawapan si suami tak cukup duit nak bagi, tapi bayar kereta RM 1000 lebih boleh pula? Yang ni saya tak ada jawapan lebih pada kesedaran tapi kalau katalah seorang isteri dia mengadu kata dia tak cukup nafkah, so tapi dia tak mau cerai, so apa yang kena buat adalah dia tuntut nafkah di mahkamah. Mungkin ramai orang tak tahu, dekat mahkamah syariah ni bukan tempat untuk bercerai sahaja.
Kalau kita tak dapat nafkah, kita tak mau cerai pun, tapi kita nak nafkah ketetapan kita tu berapa setiap bulan, sebab suami ni duk dahulukan kereta dia saja, alih-alih tukar sport rim, alih-alih tukar exhaust, tukar macam-macam dan sebagainya kan. Tapi kita tak dapat. Makan minum pun tanggung sendiri, pakaian pun beli sendiri, everything beli sendiri. So kita tak tahu berapa ketetapan kita setiap bulan. Kita dipersilakan untuk membuat tuntutan nafkah sebagai seorang isteri di mahkamah rendah syariah. Okay. So tentu ceritalah. Tapi kalau kata nak cerita, tanya kat saya tentang kesedaran, saya tak boleh cerita. Sebab saya bukan berada di pihak lelaki tu. Kita pun tak tahu apa yang dia fikirkan. Kadang-kadang jawapan dia mungkin lebih kepada kesedaran. Mungkin ada orang dia tak sedar benda tu penting. Okey, Syara Ara, saya memang bekerja sebab anak 2 orang lagi bukan anak dia. Okey, saya nak bersalin anak dia baru berhenti. Suami bagi je berhenti kerja, tapi keluarga suami yang risau saya menyusahkan suami. Tapi alhamdulillah saya dah start kerja semula supaya tak dihina lagi. Oh, kesian Kak Puan. Oh, bagus So berhenti kerja. Salam tuan, Waalaikumsalam. Boleh tak advice? Okey, macam mana nak tuntut nafkah kalau bekas suami atau bapa kepada anak tu tak dapat dihubungi sejak anak berumur 1 tahun. Sekarang anak umur 4 tahun. Hilang lah. Okey. Advice saya macam ni Puan Mila. Pertamanya, buat carian dulu. Okay, buat carian dulu sebab bila kita nak buat tuntutan nafkah, okay, kita nak buat saman. Kita nak masuk dalam mahkamah, kita nak kena buat saman. Kita akan dinamakan sebagai plaintiff. Okay, orang yang menuntut, kita sebut sebagai plaintiff. Dan kita kena namakan pihak defendant. Defendant ni siapa? Suami, bekas suami. Okay. So, penting untuk kita tahu alamat bekas suami tu kalau cerita bab nafkah ni. Sebab kita dalam saman tu kita nak bubuh alamat. Jadi mahkamah mesti nak tahu dahulu dia ni wujud lagi ataupun tidak. Kalau kata kita nak buat tuntutan ni orang yang dah tak wujud, buat apa? Kan? Macam contoh dah kata bekas suami ni tak tahu, tak dapat dihubungi dah lama. Jadi kita pun, kalau saya kat tempat hakim, nak tuntut ni, orang ni masih wujud lagi ke tak? Takut dia ni dah hidup lagi ke, mati ke, dah pergi ke planet Marikh ke? Kan? Kita pun tak tahu. So, kita kena ambil tahu dahulu. Kita kena sahkan dulu, hidup lagi ataupun tidak, dan di mana dia berada. Di mana jua jambul. So, kita kena cari benda tu. Cara dia, kita kena pergi ke JPN. Alright? Buat carian rasmi. JPN, mungkin ada rekod. Right? Kita ada record, buat kad penalan dan sebagainya. Pergi kepada JPN, nak buat carian. Kata kita adalah bekas isteri dan ni anak dia. So tunjukkan sebanyak everything. InsyaAllah JPN akan keluarkan record kat mana dan sebagainya. Kalau ada. Okay? Kalau tak ada, so jawapan dia, kita kena pergi ke keluarga dia. Kena tanya dulu, keluarga dia ada ataupun tidak. So kalau ada lagi mak, ayah dia, adik-beradik dan sebagainya, kena tanya mereka, dia mana dia berada. Sebab kita nak buat tuntutan ni, mesti kena clear dulu. Bekas suami ni masih wujud lagi ataupun tidak. Kalau masih wujud, di mana? Okay, sebab yang tu tanggungjawab dia. Kita tak boleh tukar terus nak tuntut tu kepada orang lain. Unless kalau katalah kan, memang disahkan dia dah tak ada dekat dunia ni, cuma kita saja tak tahu. So baru kita boleh buat tuntutan tu kepada orang lain. Siapa dia? Datuk, iaitu bekas bapa mertua. Ataupun kalau bekas bapa mertua dah tak ada, kepada adik-beradik dia, adik-beradik lelaki. Okay? So yang tu advice saya. Selama jadi suri rumah bukan tak ada langsung ulak-ulak duit, bantu mana yang perlu. Yang buat bengang tu lah asyik ngungkit macam kita tak ada korban apa-apa. Bila minta suruh berhenti jadi suami tak nak pula. Isteri nak ke mana-mana kena bawa anak. Dia tak apa pula sendiri jumpa kawan. Tu biasa tahulah yang tu sikap lah sikap. Kak Kiah apa ni, kalau mak yang dah ada pencen tak payahlah nak minta dengan anak-anak dah tua-tua nak makan apa sangat, duit pencen pun tak habis makan. Saya suka mentaliti Kak Kiah bagus.
Kan Kak Kia duk masak semua tu. Saya suka tengok Kak Kia masak. Tapi betul kaki shopping barang mahal. Shopping barang mahal tak apa kalau shopping guna duit dia. Ni shopping minta duit kat anak-anak, itu problem. Oh panjangnya. Arar Kaila kot Saya berkahwin dengan bekas suami. Apa dosa aku cerita panjang Saya berkahwin dengan bekas suami dulu. Dia ada anak angkat dengan bekas isteri dia yang diambil selepas dia orang bercerai. Dalam tempoh 2 tahun perkahwinan saya dan bekas suami, kami dikurniakan 2 orang anak berumur setahun dan berumur 2 bulan. Dan kami baru bercerai tuan. Bekas suami berkira untuk bagi nafkah pada anak sendiri. Anak angkat tiap-tiap bulan dapat sebulan 600 dan sampingan lain. Dia selalu cakap dia tak mampu. Patutnya dia dahulukan nafkah anak sendiri yang masih baby keperluan susu bemper. Anak angkat dia dah berumur 12 tahun dan bekas isteri lama dia bekerja. Bolehkah bekas suami buat pengurangan pada nafkah anak angkatnya dan dahulukan nafkah anak sendiri tuan? Jawapan dia dua-dua penting. Nafkah anak angkat dia tu pun penting dan nafkah untuk anak puan juga penting. Sebab dua-dua tu adalah memang, kalau anak angkat tu sebab dia mungkin dengan kahwinan yang dahulu dia ambil bersama, so anak angkat tu dikira sebagai anak dia juga. Alright, so memang dikira nafkah seperti nafkah anak sendiri. Okey, kalau kata dia memang ambil tu memang di sijil pengangkatan betul lah. Okey, tapi kalau katalah dah kahwin dapat anak dengan puan juga, so anak puan dengan suami pun penting juga. Jawapan dia dia perlu seimbang. So suami ni dia perlu seimbang bagi nafkah pada anak angkat dan juga kepada anak yang baru. Sebab dua-dua ni adalah tanggungjawab dia. Okey, jadi kalau puan tak cukup, tak dapat dengan betul nafkah anak, saya nasihatkan puan buat tuntutan nafkah anak. Sebab biar mahkamah tentukan berapa nafkah untuk anak angkat dan biar mahkamah tentukan berapa nafkah untuk anak kita. Yang penting kena ada perintah supaya suami ni tahu dua-dua ni adalah tanggungjawab penting untuk dia. Tu jawapan saya. Puan Mas bagi send 45 star. Thank you Puan Mas. Kerana bagi star. Ni aku sayang hampa semua bagi star ni. Thank you Puan Mas. Siapa yang nak bagi star lagi? Thank you. Semangat tu aku nak cakap ni. Okey, Alisha Humaira, kalau tak ada atuk nenek jatuh pada adik-beradik ke? Kalau tak ada atuk nenek jatuh pada adik-beradik. Ya. Betul. Maksudnya adik-beradik kepada bekas suami lah kan. Okay. Kalau kata bekas suami dah tak ada, atuk nenek dia pun tak ada, adik-beradik dia menjadi tanggungjawab. Tetapi kalau katalah kan mahkamah kata adik-beradik ni tak adik-beradik ni datang, dia boleh disaman, dibatang ke mahkamah. Tapi kalau dia kata dia tak mampu, dia pun tak mampu tanggung keperluan orang lain, tambah-tambah anak dia sendiri pun dia tak mampu tanggung, jadi benda tu tak boleh nak dipaksa ke atas dia. Okey. Sebab tu perempuan, saya selalu cakap benda ni. Nafkah ni, bab nafkah anak ke, nafkah isteri ke, dia mungkin takkan ada kesudahan. Kesudahan yang memuaskan hati. Tak ada kesudahan yang memuaskan hati kita. Tambah-tambah bila mahkamah yang perintahkan, kita kena redha sajalah walaupun tak cukup. Sebab itulah yang boleh mahkamah bagi. Tuan, saya dulu lepas kahwin disuruh dan dipaksa berhenti kerja sedangkan saya ada hutang rumah loan. Koperasi personal loan. Bila ketegak saya dipanggil isteri Jaka Nusyus. Dia kata saya tak pandai berhutang. Sayalah yang kena bayar. Bila dah bekerja dia tak bagi sekupang pun nafkah isteri dan anak semua saya tanggung sampai bercerai. Oh, Puan Azlina punya isu Okey. Thank you Puan Nurmina Sari. Tak tulis dah nafkah anak tiri ditanggung oleh bapa kandung sendiri, bukan bapa tiri. Betul. Okey, Masturah Omar, macam mana kalau dah berpisah tapi tak dibagi nafkah oleh bekas suami sebab dia kata dulu masa bergaduh kata mampu hidup tanpa dia. Jawapan dia, kalau kata dulu is kata dulu. Okey? Yang penting tu
Benda kalau tak direkodkan sebagai perintah, kita kena bagi juga. Contoh seorang bekas isteri, seorang isteri dia minta cerai. Kemudian dia berjanji kata, ceraikan aku takkan tuntut apa kat hang. Okey, suami dia pun lepas cerai. Lalu lepas cerai macam tu saja, buat pengesahan. Okey, so lepas buat pengesahan, and then bekas isteri ni tuntut nafkah iddah, tuntut nafkah anak, tuntutlah segala-galanya. So bekas suami ni marah, dulu hang bukan main kata takkan tuntut apalah selepas cerai. Betul tak kan? Siapa pernah jadi macam tu? Okey, jawapan dia, kalau kata bekas isteri ni cakap macam tu, kata tak ada, saya nak tuntut apa yang menjadi hak saya nak tuntut. So jawapan dia boleh ataupun tidak? Boleh, sebab tak ada perintah berkaitan dengan tak boleh tuntut apa-apa. Tak boleh tuntut nafkah iddah, tak ada. Tak boleh tuntut mut'ah pun tak ada. Nafkah anak lagilah, tak boleh gugur. Okey, tak boleh gugur langsung. Okey. Harta pencarian pun tak boleh juga, sebab dia berkaitan dengan sumbangan. Okey. Saya ada kes macam tu puan, yang mana bekas suami ni dakwa kata bekas isteri cakap dulu masa kahwin, masa nak bercerai, kata janji takkan tuntut. Dia dakwa macam tu. So bekas isteri kata dah selepas 10 tahun bekas isteri ni tuntut mut'ah, tuntut nafkah iddah. So bekas suami ni kata, dulu dia janji. Cuma janji tu tak ada hitam putih. So dakwaan dia sahaja. So kalau kata orang tu kata betul saya janji, so tak boleh, kita kena berpegang kepada janji. Tapi kalau dia kata saya tak tahu mana ada janji apa pun, so boleh tuntut, tak ada masalah. Jawapan dia. Tapi tuan, ramai lelaki macam tak tahu bab ni, tak tahu ke saja tak mau ikut. Wallahu a'lam. Mungkin nak ikut tapi tak mampu. Contohlah kan. Oh ya ke Cik Hakim baru balik rumah, balik kerja. Oh okey, selamat berehat Cik Hakim. Terima kasih banyak-banyaklah, balik-balik tengok saya dulu. Mila Is, suami tak pernah bagi nafkah pada isteri dan anak-anak kerana tak cukup, tapi untuk mak bapak dia adalah pula duit selalu. Malah si isteri tak beritahu dahulu. Isteri tak pernah redha atas keculasan si suami. Bolehkah dituntut nanti? Nak tuntut tu kena tuntut sekarang. Tapi kalau kata nak tuntut tu tunggakan nafkah, kena ada perintah nafkah isteri dulu. Okey, nak tuntut tunggakan, dia mesti kena ada perintah nafkah dulu. Kalau tak ada, nanti tuntutan anda tu akan jadi sia-sia sahaja. Sebab apa? Sebab kita pun tak tahu berapa tunggakan tu. So kita kena tahu dululah berapa kena bayar setiap bulan nafkah. Kalau dah tahu berapa setiap bulan tu, baru kita boleh tahu berapa pula yang tunggak tu. Kan? Kalau katalah orang nak tuntut tunggakan nafkah, let's say lah, tak payah cerita pasal nafkah, kita cerita pasal kereta. Kereta kita kena bayar kat bank setiap bulan 500 contoh dia. 500, kemudian tunggak bulan 5, bulan 6, bulan 7 tunggak tak boleh nak bayar. So bank pun akan bagi tahu, kata ni dah tunggak 3 bulan dah. Macam mana dia tahu? Sebab dia kita tahu, kata kita kena masuk setiap bulan dekat dia 500. Kan? So dia tuntut ni 1,500, kalau tidak kami tarik kereta. Macam tu lah. Sama juga bab nafkah ni. Kalau kata tak ada perintah nafkah, berapa nafkah untuk kita? So kita kena tahulah nafkah tu. Tuntut dulu nafkah. Okey, Puan Balkis Zainal. Tuan, kenapa kebanyakan suami diorang macam tak faham apa maksud nafkah isteri? Dia bukan tak faham, tetapi saya rasa dia faham, cuma dia penghayatan tu kot. Kan? Nak menghayati satu benda tu payah. Macam contoh yang paling tak payah bab nafkah lah, kita ambil bab yang paling basic sekali lah, bab solat. Contoh bab solat. Allah perintahkan untuk solat satu hari 5 kali. Tapi ada juga hak tunggang, hak tuang. Dia tak tahu ke pasal solat? Dia tahu. Betul tak? Dia tahu. Tapi kenapa dia tuang juga? Sebab dia tak tahu betapa pentingnya solat tu. Betul kan? Macam tu lah. Nampak tak saya cari analogi tu? Aku nak cari. Okey, harap kira pada ni ya. Eloklah. Okey, sebelah suku dah. Alright, so thank you semua. Saya mohon pun dan maaf anda ada salah dan silap. Sekalau hampa rasa
video aku ni malam ni terbaik, alright. So boleh bagi pencerahan yang bagus kepada semua. Saya minta anda sharekan, okay? Kongsikan kat Facebook anda. Hampa tulis macam ni, khas untuk lelaki dengar pasal nafkah, siapa yang perlu diutamakan. Barulah ada caption. Kadang-kadang perempuan, orang dia tekan share tapi dia tak ada caption. Faham tak? Dia tak ada tajuk. Hampa tekan share tu, kau boleh post sekali quote tu. Okay? Contohlah kan, habis mudah lah. Pak sekejap. Contoh tu, pak sekejap tu macam nanti dia nak tengok balik. Sebab kalau kita nak buat something post dekat Facebook, dekat mana-mana media sosial pun kan, kita kena ada tajuk. Itulah benda yang penting. Macam contoh orang pi kita pergi supermarket, kita pergi kedai buku, kita tengok buku banyak sangat. Benda apa yang menjadi attention kita? Tajuk dia. Kenapa orang suka Mastika? Sebab tajuk dia. Kan? Kau biasa baca tak buku Mastika? Betul tak? Buku Mastika kan dia ada tajuk dia kan. Tajuk dia tu yang menyebabkan macam tu kita macam tertarik sangat-sangat kan. Bangkit dari alam barzah. Contoh. Buku Mastika saya yang pertama, cerita yang tu saya ingat lagi. Sekolah rendah time tu. Saya terbeli Bangkit dari alam barzah, menceritakan kisah di syurga dan neraka. Tiba-tiba pula. Kan? So, kalau katalah hampa share tu, tulis caption sekali. Khas untuk lelaki tentang nafkah. Siapa yang bagi keutamaan? Tak pun tulis je tajuk. Yang nampak macam, oi, dengar sini, ni nafkah berkaitan. Gasak sikit lah. Tak kisahlah, macam mana pun bubuh tajuk supaya senang orang nak tahu dia share video apa ni. Macam tu lah. Okay? Saya bagi tahu. Peguam Syar'i cakap nafkah perlu paling penting pada isteri. Note isteri sap-sap, tanda seru. Barulah orang boleh tahu. Kan? Ni saya bagi tips lah, bagi perkongsian. Kenapa pentingnya kita kena buat tajuk. That's why setiap artikel saya, video saya kena ada tajuk. Supaya hampa pun boleh tahu ni Fahmi Ramli nak cakap apa ni, tajuk pun tak ada. Kan? Kalau saya tak ada tajuk, saya pun tak tahu nak cakap apa. Okay? Alright. So, itu saja daripada saya. Saya mohon pun maaf kalau ada salah dan silap. Kalau siapa yang ada soalan, saya jemput untuk anda join grup Tanya Tuan Fahmi, khas untuk wanita sahaja untuk tanyakan soalan. Kalau katalah ada orang yang nak PM, boleh PM insya-Allah. Tapi kalau kata lambat, mungkin tim kita tak susah nak reply sikit. Tambah-tambah kita ada waktu bekerja sekarang ni. Dan ialah saya setiap hari perempuan, saya boleh kata lebih daripada 20 lebih mana mesej. So saya pun tak sempat nak reply dan sebagainya. Kalau kata lambat, saya mohon ampun dan maaf. Okay? Tapi insya-Allah tim kami akan cuba buat yang terbaik untuk bantu anda. Okay? Itu saja daripada saya, daripada malam ni, Fahmi Ramli, kepada anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa esok malam.